Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kuatlah jawab salam. Ngantuk ke? Sekali lagi nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih banyak-banyak pada Tuan Pengerusi Merangkap Imam Masjid Ar-Rahmah Karyah Sungai Belida, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Ridwan bin Abdul Aziz. Yang dihormati Timbalan Pengerusi Masjid Ar-Rahmah Tuan Haji Muhammad bin Yusof, seluruh ahli jawatankuasa Masjid Ar-Rahmah, seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-puan, adik-adik, anak-anak, kakak abang semua yang hadir pada petang ini, kepada antum sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duk depan ni terketak-ketak tuan-puan ni apa habaq? Habaq baik nah? Masya Allah. Ada satu pantun lagi. Minta alamat si gadis ayu, Muslimat, I love you. Siapa nak beli pantun Ustazah ni? Angkat tangan. Ni Ustazah jual ni. Dua dah pantun Ustazah jual. Siapa dia nak beli? Tak pandai pantun. Tak apalah Ustazah bagi 1 jam no. Cubalah karang-karang macam mana nak beli ni pantun Ustazah. Last sekali nanti tolong angkat tangan. Beritahu saya nak beli pantun Ustazah. Ya? Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pertama sekali marilah kita bersyukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada petang ini yang Ustazah sifatkan begitu indah, dan kita mengharapkan barakah dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Agak-agaknya apa niat tuan-puan datang petang ni? Nak tanya dululah. Apa niat? Makan tak ada dah. Tadi Tuan Imam cakap awal-awal lagi tak ada makanan. Ustazah aja makan lepas ni. Agak-agak apa niat tuan-puan mai petang ni tuan-puan sekalian? Nak ambil gambar dengan Ustazah ke? Masya Allah, itu niat dia nah. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah percaya tuan-puan sekalian, mana pun kita pergi, apa pun kita buat, bertemu dan berpisah kita tuan-puan sekalian adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kita nakkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak benda yang kita buat, benda yang kita cakap, pertemuan dan perpisahan kita menjadi jalan dan wasilah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, nak tanya dulu, tajuk kita petang ni apa ya? Siapa tahu tajuk kita petang ni? Angkat tangan siapa tahu. Ustaz akan bagi dia makan, insya-Allah. Boleh jamuan sama dengan Ustazah. Tu Ustazah minta dengan masjid bagi yang ni boleh masuk sekali makan dengan Ustazah. Siapa tahu tajuk dia selain daripada Tok Imam? Siapa tahu tajuk kita petang ni? Tak ada siapa tahu ya, maknanya tak ada siapa lah boleh teman Ustazah makan petang ni. Tahu dah tajuk ni, masya-Allah, soalan bocor ni. Apa tajuk dia aja? Mencapai cinta Allah. Lagi? Menggapai cinta Allah. Baik, lagi apa tajuk dia ni? Ni sedap ni reka-reka ni.
Menggapai cinta Allah juga. Ustazah tak tahu tuan puan ambil mana tajuk tu. Tapi tajuk yang ustazah dibagi sekejap tadi adalah mendekatkan diri kepada Allah tahun 2023. Dekat dah. Boleh makan separuh. InsyaAllah. Lebih kurang sama lah, no? Tajuk dia adalah tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ustazah hurai sikit sebanyak tuan puan tentang tajuk pada petang ini, ya, izinkan ustazah terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Ya, mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang tak tahulah siapa dia, lah datang petang-petang bagi ceramah lepas Zuhur ni kan, ya. Lepas Zuhur ya, bukan lepas Zuhur. Lepas Jumaat. Lepas Jumaat. Jadi ustazah perkenal diri dulu tuan puan. Ustazah Nur Hafizah Musa, anak jati Kampung Kuala Jempol, Bahau Negeri Sembilan. Ni kalau ustazah cakap negeri ni, tak tahulah faham ke tak faham ni. Faham no? Telah mendirikan rumah tangga dengan seorang jejaka ganteng. Daripada Kota Baru, Kelantan. Kecik Kelantan boleh ustazah, insya-Allah. Dah 25 tahun kahwin. Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan 8 orang cahaya mata. Sudah ada 2 menantu. Sekarang ni tengah tunggu call je untuk menantu bersalin. Maknanya sikit lagi nak jadi mak tok. Tapi saya dah bagi tahu pada anak menantu, jangan duk panggil mak tok lah. Jangan panggil wan, jangan panggil nenek rasa tua sangat. Panggil Oma, macam Korea sikit. Jadi insya-Allah mohon didoakan agar menantu ustazah dapat melahirkan dengan mudah, insya-Allah. Sejahtera memang menunggu hari sahaja. Ustazah baru bersara tuan puan sekalian. Bersara pilihan. Daripada perkhidmatan hampir 23 tahun sebagai pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Jadi sekarang sepenuh masa menguruskan, membantu suami menguruskan sebuah ma'had. Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz yang berpusat di Gombak, Kuala Lumpur dengan jumlah pelajar hampir 400 orang. InsyaAllah bulan 3 masuk lagi pelajar baru pula, menjadikan jumlah pelajar 500 orang. Jadi nak menjaga anak orang ni tuan puan sekalian, agak-agak senang ke susah? Senang kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, susah kalau Allah tak tolong bantu. Jadi inilah serba sedikit tentang diri ustazah. Dan insya-Allah tuan puan sekalian, pada petang ini mari kita berbicara sebentar, ya, melihat bagaimana kedekatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak tengok sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah nak tanya dulu pada tuan puan. Saya nak dengar jawapan yang kuat daripada tuan puan, khususnya muslimat. Susah ke senang nak dekat dengan Allah? Soalan senang kan? Susah ke senang? Nak tahu tu je. Susah ke senang? Nak dengar jawapan ni. Tuan puan ni lapar ke kenyang? Kenyang, Masya Allah. Susah tau berceramah dengan orang kenyang. Terutama yang cari part-part tiang tu. Tiang, dinding, ya. Tuan puan, nak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini susah atau senang? Mana lebih senang? Nak dekat dengan Allah atau nak dekat dengan ustazah? Nak dengar jawapan. Untuk soalan yang pertama, nak dekat dengan Allah susah ataupun senang? Jawabnya apa dia? Sangat mudah. Sangat senang.
Kita semua tidak perlu ada perantaraan pun untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, banding nak dekat dengan manusia. Cuba cakap dengan ustazah, tuan-puan nak jumpa siapa lah hidup tuan-puan ni? Ada teringin lah ustazah, kalau boleh nak jumpa siapa? Cuba cakap dengan ustazah. Nak jumpa pemain suri agung ke? Nak jumpa siapa? Nak jumpa menteri ke? Tuan-puan ingat senang ke nak jumpa orang-orang yang kita sebut tadi? Saya saja pergi depan pintu rumah dia, agak-agak boleh masuk lah. Tak apalah, tak payah ambil lah yang tinggi-tinggi level pemaisuri menteri. Ustazah je lah tuan-puan sekalian. Tuan-puan tahu tak nama telefon ustazah? Tak tahu. Nak tak nama telefon ustazah? Naya bagi nombor telefon. Ya, tuan-puan tahu tak alamat rumah ustazah? Tak tahu. Nak dah alamat rumah ustazah? Nak. Tahu tu memang nak, tapi Ustaz tak bagi. Nak bagi tahu, Masya Allah tuan-puan sekalian, betapa susahnya kita untuk dekat dengan manusia. Susah. Padahal manusia tu lemah. Padahal manusia tu tak ada apa pun. Tapi nak dekat dengan dia susah. Nak dapat nombor telefon pun susah. Nak dapat alamat rumah pun susah. Untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan sudah tahu jalannya. Jangan kata kita nak dekat dengan Allah, tuan-puan sekalian, bahkan Allah memanggil, panggil. Hayya 'alas salah. Itu Allah panggil siapa? Lembu kambing ke? Kita. Marilah dekat, marilah salat. Salat ni menyembah siapa? Mengabdi diri pada siapa tuan-puan? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu nak pergi mana? Nak lari ke mana? Nak jauh setara mana? Sedangkan besok kamu ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu nak lari mana? Kamu nak jauh pergi setara mana? Setiap hari yang kamu melangkah, kamu makin dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa, Allah panggil. Kita lupa, Allah ingatkan. Kita menjauh, Allah suruh dekat. Tengok macam mana dalam Al-Quranul Karim, sahabat-sahabat sekalian, yang merujuk kepada cerita tentang bulan Ramadan. Bila Ramadan ni tuan-puan? Jauh lagi ke Ramadan? Hari ni bulan apa? Rejab. Berapa Rejab hari ni? 12 Rejab. Masya Allah. Lepas Rejab, Sya'ban. Lepas Sya'ban, Syawal. Ramadan. Ya, tu jenis orang tak nak puasa, nak raya je. Lepas Sya'ban, Ramadan. Cuba kita tengok tuan-puan. Ayat 183 menceritakan tentang puasa. Ayat 185 cerita tentang Syahrul Ramadan, tentang bulan Ramadan. Ayat 186 cerita tentang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Ustazah bacakan ayat 186. Surah Al-Baqarah, kalau tuan-puan rujuk Al-Quran pada ayat 20, pada muka surat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maksudnya, dan apabila hamba-Ku bertanyakan tentang Aku, ataupun apabila hamba-Ku itu berdoa kepadaku, sa'alaka ibadi anni,
Maka jawapannya adalah, aku sangat dekat. Fa inni qarib, sangat dekat. Bahkan pada ayat yang lain, sahabat-sahabat sekalian, Allah berfirman, kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, dengan hambanya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengan kamu, lebih dekat daripada urat nyawa kamu sendiri. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Sebab itu tuan-puan sekalian, betul, sekarang bulan Rejab, ya, tak lama lagi bulan Ramadan, tuan-puan sekalian. Maka mari kita membina semangat ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama, telah Ustaz jelaskan tadi, kita semua sudah tahu dah bahawa amat mudah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tahu jalannya, bahkan Allah memanggil kita. Dalam hadis yang lain, tuan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, Innallaha yubsitu yadahu bil-lail liyatuba masi'an nahar wa yubsitu yadahu bin-nahar liyatuba masi'an lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rahmatnya pada waktu malam. Waktu malam, sepertiga malam, 2/3 malam. Yang biasanya orang buat apa, tuan-puan? Kalau waktu malam? Tidur. Dalam kuliah tidur tak? Tidur juga. Ya, tak cukup waktu malam, waktu kuliah siang pun tidur juga. Pada waktu malam yang semua orang tidur tu, tuan-puan sekalian, tengok macam Nabi sebut. Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rahmatnya kepada hambanya dengan maksud simbolik kepada kalimah yubsitu yadahu bil-lail. Melapangkan rahmatnya liyatuba masi'an nahar. Sebab Allah nak menerima taubat dan Allah nak mengampunkan masi'an nahar, orang yang pada waktu siang buat salah, buat kejahatan, buat dosa. Allah tunggu pada waktu malam. Manalah tahu dia buat dosa pada waktu siang sebab kelalaian dia, sebab kelemahan dia, sebab kejahilan dia. Manalah tahu waktu malam jam 4 pagi, pukul 5 pagi dia teresak-esak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ya Rab, ighfirli dhunubi, ampunlah dosaku ya Allah. Allah bagi tahu awal lagi tuan-puan. Jangan kata akan ampunkan, bahkan Allah nak bagi tahu pada kita, aku tunggu kamu datang, aku tunggu. Datang tak si pelaku maksiat pada waktu siang? Datang tak dia pada waktu malam yang sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala liyatuba, untuk diterima taubatnya. Masya-Allah, baiknya Allah. Maha baik Allah, Allah Al-Barrur Rahim, Allah yang maha baik, yang maha dermawan, yang maha pengasih. Andai kata tuan-puan, waktu malam tak datang dia untuk minta ampun kepada Allah, tak datang, dia tidur. Dia buat air liok basi. Betul dah qalqalah dia juga. Ya, masya-Allah, huruf Q ni sangat disukai oleh orang utara. Ya, tidur, air liok, apa lagi? Saya cuma baru belajar satu perkara tuan-puan. Saya ingatkan semua yang ujung-ujung tu kena letak ok macam tu. Kan? Kena letak Q. Jadi bila ustazah ceramah, ustazah kata, ustazah nak tukar lansia. Dia kata, dok ustazah, orang tak sebut lansia. Dia kata, itu hantu. Jadi ustazah pun tanya lagi, habis tu kalau pasir jadi pasiak tak? Pasir jadi pasiak tak? Jadi pula. Jadi ustazah kata formula ni macam mana? Kenapa pasir jadi pasiak, langsir tak jadi langsiak? Siapa boleh jawab? Boleh makan dengan ustazah? Siapa boleh jawab?
Oh ada penjelasan dia, no? Tak apa, lepas ni kita belajar. Ya, oh ada, tak apa, tak apa. Balik pada cerita kita tadi tuan-puan sekalian. Tak datang pada waktu malam, tengok hadis tadi kata, Innallaha yubsitu yadahu bil-laili yatuba masi'an nahar wa yubsitu yadahu bin-nahar. Tak apa. Kamu tak datang dekat dengan aku pada waktu malam. Aku tunggu kamu pada waktu siang. Masya Allah. Tak ada orang baik macam ni, sahabat-sahabat semua, tak ada. Orang kalau kita buat dosa dengan dia, buat salah dengan dia, dia tunggu ke kita nak bagi maaf? Dia tunggu ke? Wah merayu minta maaf. Wah merayu, menangis, meraung. Apa orang Kedah kata? Menangis dia panggil apa? Teriak. Betul dah tu? Ha, dia teriak. Teriak. Teriau. Payah no? Bahasa utara. Masya Allah. Subhanallah. Maha kaya Allah. Maha kaya Allah. Allah cipta bahasa. Allah faham segala. Allah faham yang dituturkan. Allah faham yang bizatis sudur, yang ada kat dalam hati manusia, yang tak cakap pun Allah dengar. Semua Allah tahu. Masya Allah. Subhanallah. Kita manusia lemah. Dalam Malaysia pun tuan-puan tak faham. Jangan kata pergi Zimbabwe, jangan kata pergi Sri Lanka, satu Malaysia, satu negara pun pindah pergi Sabah, Sarawak, pergi jumpa kaum Kadazan ke mana, tuan-puan faham ke? Tak faham. Maha kaya Allah. Baik, tak datang waktu malam, Allah Subhanahu wa taala tunggu pada waktu siang. Wa yubsitu yadahu bil nahari, untuk diberikan keampunan kepada orang yang telah melakukan kesalahan dan dosa pada waktu siang. Tuan-puan rasa apa tuan-puan bila kita dengar semua ni? Bagi ustazah tuan-puan, apa yang ustazah rasa? Alangkah dahsyatnya kita. Alangkah teruknya kita. Kalau Allah yang maha tinggi itu menunggu kita. Allah yang maha tinggi, yang maha agung tuan-puan, Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan, keagungan, kebesaran, yang baginya segala di langit dan di bumi, dok panggil kita tuan-puan, tawarkan macam-macam peluang kepada kita, baik siang maupun malam, tapi kita buat tak tahu je. Kita buat tak reti je tuan-puan sekalian. Kita tak pedulikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berlari untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah suatu perbuatan yang ibaratnya tuan-puan, kita zalim kepada diri kita sendiri. Kita zalim pada diri sendiri. Dalam Al-Quran menyebut, Fafirru ilallah. Jelas ayat tersebut. Apa maksud dia? Maka berlarilah kalian kepada Allah. Masya Allah, ayat tu suruh berlari. Fafirru ilallah. Jangan berjalan. Jangan lemah longlai. Jangan slow. Allah suruh dalam bab nak dekat pada Allah Subhanahu wa taala, fafirru, tolong berlari, tolong bersegera. Dalam ayat yang lain, sahabat-sahabat sekalian, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u maknanya apa? Bersegeralah kamu, bekerjalah kamu. Apa lagi ya kalau cakap utara, apa ya bersegera ni? Cepat-cepat. Lain pada tu? Ha?
Apa? Legan. Lekas. Lekas-lekas lah. Macam tu dah. Lekas-lekas lah. Kalau orang Kelantan, tuan-puan nak suruh cepat ni dia kata apa? Bangat lah weh. Tu orang Kelantan. Mana orang Kelantan sini? Ada orang Kelantan? Bangat lah weh. Tu maksud dia apa? Cepat-cepat lah. Orang utara kata apa? Lekas lah. Semua tu betul untuk menterjemahkan apa? Wasari'u. Kena bersegera. Kena berlari. Kena cepat-cepat. Ke mana? Nak pergi mana? Ila maghfiratin min rabbikum. Untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabat semua, kita faham dah betapa terbentang luasnya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal tepuk dada, tanya kemahuan kita sendiri. Kita nak dekat dengan siapa? Kita nak apa dalam hidup kita ini? Kalau kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, kamu datang berjalan, Allah datang berlari. Kamu datang sejengkal, Allah datang sehasta. Nak bagi tahu tuan-puan sekalian, bagaimana Allah menanti dan mengalu-alukan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayangnya sahabat-sahabat sekalian, mudah untuk kita bercakap soal dekat dengan Allah, tapi kadang-kadang nafsu yang kita ada, segala keadaan yang berlaku di sekeliling kita, tuan-puan sekalian, tengok-tengok hari ini ramai orang, tak terkecuali kita, mungkin lebih teruja untuk dekat dengan makhluk, dengan manusia, berbanding untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju ke tak setuju, tuan-puan? Kita lebih suka nak bagi masa pada makhluk berbanding nak bagi masa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan kenal tak satu makhluk nama dia TikTok? Makhluk juga tu, makhluk. Namanya Siti TikTok. Kenal tak? Tiba-tiba tak kenal ni. Ya, duduk dalam masjid tak kenal dah lah. Kenal tak tuan-puan? Kenal. Pernah tengok dah? Pernah. Suka dah? Suka juga ustazah. Mula-mula dengar ceramah, tapi lepas tu main benda lain. Tengok orang menari 4 orang sama je, galit tengok. Ya, tahu-tahu tuan-puan sekalian, setengah jam masa kita habis. Ada manfaat tak? Yang adalah. Tapi kadang-kadang setengah jam tu tuan-puan, tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Cuma nak tengok orang tu pakai kereta apa, rumah dia besar mana, dia pergi mana ni bulan Februari ni. Bulan 12 hari tu tengok dia pergi Turki. Saja nak tengok hidup orang. Agak-agak ada manfaat ke tuan-puan? Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Daripada kualiti kehidupan seorang Islam adalah meninggalkan perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan dia. Percaya cakap ustazah tuan-puan. Ini hadis Nabi. Kalau kita nak Islam kita ada kualiti, iman kita ada kualiti, benda tak ada kaitan dengan hidup kita, tak payah duk sibuk lah. Tak payah duk sibuk. Yang kita kena sibuk apa dia? Lagu mana nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa kita banyak. Ya, lagu mana nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak kelalaian. Maka tumpukanlah tuan-puan sekalian segala fokus hidup kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah ustazah akan cuba bentang pada tuan-puan cara-cara, jalan bagaimana nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tuan-puan sekalian,
Kita mulakan dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan dia. Nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tuan-puan nak bersih diri, nak cucikan diri daripada dosa. Itu jalan nak dekat dengan Allah. Nabi SAW seorang kekasih Allah yang maksum. Maksum ni maksud dia terpelihara daripada dosa. Tak boleh bayang tuan-puan macam mana orang yang terpelihara daripada dosa. Macam mana bersihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terpelihara tak daripada dosa? Tak. Banyak tak dosa kita tuan-puan? Banyak. Pagi tadi ada buat dosa tak? Ada. Sekarang agak-agak ada buat dosa tak nak datang tadi? Daripada perjalanan datang tadi sampai duduk sini, agak-agak ada buat dosa tak? Duduk sebelah Kak Limah ke Kak Leha ke, duduk tengok Kak Leha ni mandi ke tidak ni? Dah ada titik hitam su'uzan. Ya, macam-macam lah yang dalam hati ni tuan-puan. Dosa hati, dosa mata. Macam-macam ya tuan-puan sekalian. Nak beritahu apa dia? Ya Allah, mudahnya kita berdosa tuan-puan. Mudah sangat. Jadi macam mana jalannya tuan-puan? Kalau Nabi SAW yang maksum, tapi Nabi melazimi setiap hari Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 80 ke 100 kali tuan-puan. Istighfar, istighfar, istighfar. Itu dalam keadaan tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak-agak tuan-puan, kita banyak mana nak istighfar? Banyak mana kita nak taubat tuan-puan? Banyak mana? Maka jawapannya adalah sebanyak-banyak yang boleh kita lakukan. Sebanyak-banyak yang boleh kita lakukan. Tuan-puan, cerita minta ampun dengan Allah ni cerita yang sangat besar. Boleh jadi kadang-kadang kita rasa tak boleh nak minta apa dah. Kalau suruh pergi berdoa tuan-puan kat multazam ke apa kan, kita rasa tak boleh nak minta apa. Sebab apa? Kita nak mulakan dengan ya Allah, bagi bersih dulu diri aku ya Allah. Bagi bersih dulu. Bagi suci dulu. Jadi apa yang kita boleh sebut? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ini namanya apa dia? Sayyidul Istighfar. Penghulu untuk kalimah-kalimah istighfar. Berapa kali kita nak baca? Ulang sampai hati kita lapang. Tuan-puan, ini petua sungguh-sungguh tuan-puan. Kalau kita rasa sakit hati, susah hati, apa lagi? Gelisah. Apa lagi pasal hati ni tuan-puan? Macam-macam rasa kat dalam ni, sebenarnya itu sepertinya Allah mengingatkan kita tentang dosa yang sudah banyak. Ya, bertompok-tompok dalam hati kita, maka jalannya adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil masa. Ya, beristighfar pada Allah sampai alhamdulillah rasa tenang sikit hati ni. Alhamdulillah rasa lapang dah hati. Tadi tak tahulah ustazah. Ya, duk rasa tak tahulah. Nak kata apa ya, loklak ke? Bukan loklak kan? Dia tak tahulah ustazah, rasa dia tak sedap hati lah ustazah. Maka tuan-puan, perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hati kita tenang. Selagi tak rasa tenang tuan-puan, lagi sayyidul istighfar, lagi. Tepikan sekejaplah soal dengan makhluk. Sebab
Kalau hati kita tak tenang, banyak benda kita tak boleh buat, tuan-puan. Nak jadi ibu yang baik pun susah. Nak jadi isteri yang baik pun susah. Sebab apa? Hati kita susah hati. Hati kita gelisah. Maka jalan yang pertama, tuan-puan sekalian, nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaharuilah taubat kita kepada Allah dan perbanyakkanlah istighfar. Dalam bulan Rejab ini, tuan-puan sekalian, bulan Rejab kan, apa yang patut diperbanyakkan? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah sebagai satu persediaan kita nak terus mendaki kerohanian, tuan-puan, nanti datangnya bulan Ramadan. Itu yang pertama. Tuan-puan cuba bayangkan, cuba jawab soalan ustazah dalam hati, semalam berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali? Jawab dalam hatilah. Ya, sendiri tahu. Tuan-puan ada tasbih, ada apa semua, ya Allah, bab istighfar ni kena banyak, tuan-puan, sampai 1000 kali kalau boleh. Yang penting Ustaz kata apa tadi? Asal ingat saja istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan bila taubat, dia lebih besar makna dia. Taubat ini adalah menyesali atas dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Itu menyesal. Berazam untuk tidak melakukan. Contoh, ada orang dia tak jaga solat, tuan-puan. Dia tak jaga solat. Dia solat tapi dia tak jaga. Ada masa yang dia keluar mana-mana, pi pasar ke apa ke, dia rasa payah lah, nanti jalan jam lah apa semua, tak apalah. Asar ni aku qada je lah. Boleh ke qada solat asar? Boleh ke qada? Qada ni, tuan-puan, hanya boleh pada orang yang tertidur, lupa, ataupun dia pengsan dan sebagainya. Berlalu waktu tersebut. Boleh untuk dia qada solat. Yang lain-lain, tuan-puan, solat ni wajib dilakukan pada waktunya. Kalau musafir, boleh jamak, boleh qasar. Tapi yang lain-lain wajib dilakukan pada waktu dia. Tapi ada orang, tuan-puan, dalam bab solat dia tak jaga. Jalan pergi mana-mana, dia buat alasan. Payah ustazah nak ambil wuduk. Dah pakai bedak apa semua ni, susah nak ambil wuduk. Kain tudung pula duk lilit. Ya, pendek kata kalau nak buka tudung, nak ambil wuduk tu, tuan-puan, kena ada pinggan satu. Pinggan untuk tadah apa? Jarum dia. Kerongsang dia tu kena ada satu tupperware pula menunggu kerongsang dia tu. Ini memang azab nak ambil wuduk. Jadi dia buat ijtihad dia sendiri. Tak apalah, payah-payah ni. Ya, masyaqqah ni, masyaqqah dia kata. Masyaqqah apa? Dia pun tak solat, tak apalah, sampai rumah nanti kita qada je lah. Taubat, tuan-puan, taubat. Kalau demikianlah kita melalaikan solat, sedemikian rupa, kesian kita, tuan-puan, kita tidak memberikan satu perkara yang terbaik kepada hidup kita, iaitu solat pada waktunya. Ayyul a'mal afdal? Apakah amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, solat yang didirikan pada waktunya. Tapi kita tak bagi yang terbaik untuk diri kita. Kita boleh pula pilih dalam bab solat, qada lah, lewatkan solat lah. Maka contoh Ustaz buat ya, taubat. Ya Allah, aku tidak akan lengahkan solat lagi. Kita pasti boleh melihat ya, tuan-puan, ada sahabat-sahabat kita yang Masya Allah jaga bab solat. Sangat jaga bab solat. Ustazah ada ramai sahabat, ramai kawan yang Masya Allah ya, sangat menjaga bab solat, tuan-puan, sangat jaga. Pi kenuri kahwin dengan dia, 2-3 buah kereta kan, konvoi kan, pi kenuri kahwin. Kita kalau pi kenuri kahwin, kita fikir nak buat apa dulu? Nak makan. Betul kan? Jadi pergilah 8 orang, 9 orang, 10 orang pi kenuri kahwin. Jalan tu jam, bila sampai tuan-puan mungkin dah pukul 2 petang. Tapi perut kita pun lapar, kita nak makan. Tapi ustazah ada seorang sahabat yang
jalanlah dengan dia, musafirlah dengan dia, dia akan dahulukan solat daripada yang lain-lain. Tengok dia dah hilang, tak tahu mana, dia tak ada kat khemah makan tu kan, ya. Tanya mana dia pergi, oh dia dah pergi solat dulu. Dia cari mana tempat kemudahan untuk solat, baru dia selesa untuk makan, baru dia selesa untuk buat kerja lain. Masya Allah, kita belajar daripada orang seperti itu, sangat menjaga solat. Baik, itu yang pertama tuan-puan sekalian, cara untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan diri kita terlebih dahulu dengan jalan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muslimin muslimat, perbaikilah hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala ni tuan-puan, hati kita yang berhubung dengan Allah. Daripada hati kita. Maka perbaikilah hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara nak perbaiki hati dengan Allah Subhanahu wa taala? Banyak cara tuan-puan sekalian. Antara lain adalah husnuzan dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik. Cuba saya tanya tuan-puan, sebagai seorang ibu dan ayah, kita marah tak kalau anak kita sangka buruk dengan kita? Sangka buruk je dengan kita. Mak tak sayang saya, mak lebihkan abang daripada saya, mak benci dengan saya, mak saja nak perkena saya. Agak-agak mak suka ke anak lagu tu? Padahal kita ni, ya Allah, kita tak bagi apa yang dia nak, bukan sebab kita tak sayang dia, tapi sebab kita rasa itu lebih baik bagi dia. Nak suruh dia tumpu pada pelajaran. Jadi bila dia minta handphone yang mahal-mahal tu, tak bagilah kat dia, supaya dia tumpu pada pelajaran dia. Tapi dia sangka pada mak dia, mak benci dia, mak tak sayang dia. Macam mana rasa hati kita dengan anak tu tuan-puan? Tak bagus. Sama juga suami buruk sangka dengan isteri, atau isteri selalu buruk sangka dengan suami. Boleh jalan ke hubungan tu tuan-puan? Tak boleh. Boleh harmoni ke hubungan tu? Tak boleh. Nak pergi mana tu Leha? Pergi masjid lah bang, ada ceramah. Ya ke pergi ceramah tu? Dia mula sangka-sangka buruk. Ya, kan nak pergi jual barang. Ya, kan nak pergi jadi ahli apa? Kelab Tupperware. Ikutlah apalah yang dia nak sangka buruk tuan-puan. Ataupun dia kata tak payahlah pergi dengan ceramah tu, tak jadi baik pun kamu Leha, balik-balik lawan aku juga. Sakit tak hati kita? Agak-agak boleh harmoni ke hubungan? Tak. Sebab apa? Hati tak lurus. Dua manusia ni hati dia tak lurus, tak sampai. Itu baru dengan manusia tuan-puan sekalian. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah tiada bandingannya dengan sesuatu apapun. Ustazah cakap cerita manusia ni hanya untuk kita senang faham. Dengan Allah adalah menjadi satu dosa tuan-puan kalau kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak layak, tak wajar, tak boleh untuk kita sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah antara dosa yang banyak kita lakukan. Kita tak jaga hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tengok Allah kata apa dalam Quran ya tuan-puan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan ayat juga yang menyebut wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah nak suruh kita sangka baik kan? Allah sebut macam mana? Boleh jadi perkara-perkara yang kamu benci, perkara-perkara yang kamu tidak sukai,
itu adalah perkara yang baik untuk kamu. Allah nak suruh kita husnuzan. Boleh jadi ada perkara-perkara yang kamu rasa ia baik untuk kamu, perkara-perkara yang kamu cintai, perkara-perkara yang kamu sukai, tetapi ia adalah buruk untuk kamu. Wallahu ya'lam, dan Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedang kamu tidak mengetahui. Allah nak suruh husnuzan, tuan-puan. Bila kita husnuzan, kita melatih diri untuk kagum dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat ustazah, tuan-puan. Masya Allah, berat ujian dia. Dia dapat tanah sebelah rumah mak dia. Suka tak, tuan-puan, dapat tanah sebelah rumah mak? Maknanya tanah sebelah tanah mak. Mak buat rumah keluarga. Alhamdulillah, mak bagi tanah sebelah rumah mak. Suka ke tak suka? Suka, Masya Allah. Sahabat ustazah lalu buat rumah banglo. Seronok dia, tuan-puan, sebab dapat buat rumah dekat dengan rumah mak. Tapi Masya Allah, tuan-puan sekalian, rumah tu belum betul-betul siap pun. Ataupun mungkin dah siap tapi belum duduk lama, tuan-puan sekalian, Allah uji jatuh sakit. Jatuh sakit, tak tahulah tuan-puan nak kata sakit lagu mana. Letak dekat hospital, makin berat. Lama-lama, tuan-puan sekalian, terus koma. Adalah yang kata jangkitan kuman pada otak, meningitis. Ada yang kata oksigen tak masuk dalam apa? Tak sampai pada otak dalam tempoh yang lama. Tak apalah, natijah yang ada apa dia? Sahabat ustazah koma, tuan-puan. Ada anak kecil masa tu. Ada anak bawah usia 1 tahun. Koma, berapa lama dia terlantar koma? Kalau tak silap ustazah ya, sebab ustazah dah lupa dah accurate dia, betul-betul tepat dia. Dia koma 10 tahun atau 11 tahun. Mungkin 6 bulan, 10 hari macam tu lah. Koma 10 tahun, tuan-puan. Tuan-puan mampu berbaring berapa lama? Mampu baring berapa lama, nak tanya? Boleh tak, mampu tak baring 3 hari? 3 hari baring, tak koma, baring je. Kita tak koma, boleh sambil baring tengok handphone. Tapi baring, jangan bangun. Baring 3 hari. Lagu mana rasa? Sakit, tuan-puan. Habis semua lenguh-lenguh badan kalau kita baring saja. Macam mana sahabat ustazah baring 10 tahun? Koma. Sampai suami dia, tuan-puan, yang jaga dia tu daripada seorang laki-laki yang sehat, bekerja dekat satu jabatan agama, satu negeri, tuan-puan sekalian, sehat suami dia. Siapa tengok pada mula-mula memang tahu, wah, suami dia masih muda, masih sehat. Tapi Masya Allah, tuan-puan, jaga isteri sakit, jaga anak-anak yang isteri tak boleh buat apa dah, tuan-puan. Lama-lama suami jatuh sakit. Jatuh sakit. Ustazah tengok suami dia, gambar suami dia pada tahun masa isteri dia mati tu, tapi belum mati lagi masa tu. Saya kata, betul ke ni suami dia? Kuah kering, tuan-puan. Masa isteri dia meninggal dunia, dia tak boleh pergi tengok isteri dia kecuali dipapah. Masya Allah, sakit. Memang kalau kita tengok video tu, tuan-puan, gambar tu, sebab masa tu Zah kat luar negara, tak dapat nak pergi tengok dia. Zah kata, ya Allah, apa dah jadi dengan suami dia juga? Jadi kata ahli keluarga dia, suami dia jatuh sakit pada tahun yang Allah takdirkan isteri dia akan meninggal dunia. Lepas isteri dia meninggal dunia, tuan-puan, terus hantar dia pergi hospital. Hantar pergi hospital, dapat pula berita, koma dah suami dia. Tak boleh bergerak apa dah. Allahu Akbar. Duk ICU dah. Lepas beberapa minggu,
dapatlah khabar suami juga sudah menurut isterinya, ikut isteri, ya, kembali ke rahmatullah. Masya Allah, Masya Allah. Tinggallah anak 3 orang ke 4 orang, tuan-puan, diuruslah oleh ibu. Ibu tu tadi dah jaga anak dia tiap-tiap hari, tuan-puan sekalian, jaga anak yang koma. Masukkan susu, ya, kat hidung tu kan. Masukkan susu, masuk susu kat leher, makanan, ya, yang sesuai untuk orang koma. Jaga, tuan-puan, 10 tahun, tak kurang daripada 10 tahun. Masya Allah, subhanallah. Saya nak tanya, tuan-puan, kalau kena pada kita, wal-iyazubillah, kita tak minta, macam mana dalam tempoh 10 tahun untuk kita husnuzan dengan Allah? Tuan-puan, sakit gigi tahan berapa hari? Kalau sakit gigi, hari pertama husnuzan lagi kan, sakit gigi kan, tak apalah, Allah nak ampun dosa. Hari ketiga husnuzan lagi kan. Hari kelima dah mula marah dalam rumah tu. Siapa duduk bising dalam rumah, siaplah. Tak nampak kau orang sakit gigi ni? Agak-agak tahan tak? 2 minggu sakit gigi, sebulan sakit gigi. Masya Allah. Apa yang kita nak jaga bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang boleh terus bersangka baik dengan Allah, yakin segala yang baik dengan Allah, Allah amat dekat, amat redha dengan hamba-hamba yang seperti ini. Kita tengok Nabi SAW pergi Taif kan, kena halau, kena hambat, kena baling dengan batu, dengan kayu sampai berdarah, tuan-puan sekalian. Cuba tuan-puan sambut ustazah macam tu kat Gua Cempedak ni. Taubat laun takkan datang lagi kat Gua Cempedak. Siap viral lagi, ustazah akan viral kan, yang punya jahat ustazah juga. Ustazah akan viralkan muka siapa yang baling ustazah dengan batu. Siapa yang baling ustazah hayun dengan kayu, ustazah akan viralkan muka dia. Ustazah akan bawa dia kat mahkamah, saman dia. Habis macam-macam ustazah akan buat. Cakap ustazah ni, panggil ustazah, tapi bila marah tuan-puan, habis segala benda kita buat. Apa Nabi buat? Apa yang Nabi SAW buat pada orang yang campak batu, pukul, letak hayun kayu segala macam sampai berdarah? Dahi Nabi, pipi Nabi, darah tu banyak tak banyak mengalir sampai penuh sepatu Nabi SAW, tuan-tuan. Gila ke apa penduduk Taif masa tu? Dia buat pada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa Nabi buat, tuan-puan? Apakah Nabi marah dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, dahlah kamu suruh aku menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam. Boleh pula kamu ciptakan ujian seperti ini, kamu buat pula hati orang tu semua sumpah seranah, tak suka dengan aku. Apakah Nabi berkata demikian dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalla, sama sekali tidak. Sebaliknya apa yang Nabi katakan? Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata, Allahumma illam takun ghadabun alayya fala ubali. Tak apalah ya Allah, asal engkau tidak murka kepada aku, asal engkau tidak marah kepada aku, asal engkau redha kepada aku, fala ubali, aku tak kisah yang lain-lain yang berlaku kepada aku. Kan senang ya tuan-puan kita nak cakap lagu tu. Tak apa ya Allah, aku ni engkau uji susah nak dapat duit, yuran sekolah anak tertunggak ya Allah. Tapi tak apalah ya Allah, asal engkau tak marah dekat aku, asal engkau redha ke aku tak kisah ya Allah. Senang ke nak cakap lagu tu? Ya Allah, aku ni diuji dengan masalah rumah tangga, semua benda tak kena je aku buat. Dulu bercerai dah sekali, rujuk balik, bercerai lagi, ni kali kedua dah ya Allah. Kau bercerai lagi, habis dah lah. Tapi ujung kita kata apa? Tapi ya Allah, asal engkau tidak murka kepada aku, asal engkau redha kepada aku, fala ubali, aku tak kisah ujian ni ya Allah. Benda ni tuan-puan tidak mudah kita sebut dan kita ungkap kecuali hati kita bersih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf diuji tuan-puan, ya Allah, ada abang, tapi abang tak boleh percaya.
Kan main depan ayah cakap, "Yalah abah, kita nak bawa adik ni pergi main-main lah ni. Nak seronok-seronok. Kita bawa adik ni bah ya." Abah ni pun kata bawa elok-elok, jaga elok-elok. Semua manis muka, penipu semua. Manis muka. Padahal dalam hati tuan-puan, dendam, benci, cemburu, dengki dengan adik ni. Apa mereka buat? Mereka campak. Dalam perigi buta tuan-puan. Budak kecil macam mana nak keluar tuan-puan? Kanak-kanak nak keluar daripada perigi buta. Duk jeritlah abang, abang, abang long, abang lang, abang ngah. Seorang tak mari. Tinggal adik kat perigi buta. Bukan tinggal sehari tuan-puan. Tinggal sampai tak tahu khabar kurang lebih 40 tahun. Sakit tak hati kita kalau kita kena lagu tu? Oi, Masya Allah, dahsyatnya ujian. Bila tinggal dalam pergi buta tu tuan-puan, makna kata apa? Tak jumpa dah dengan abah. Rindunya ke abah. Abah mana abah? Abang-abang ni buat saya abah. Mana abah? Nak call macam mana tuan-puan? Tak ada handphone pun bawa masa tu. Masya Allah. Kecuali apa dia? Jaga hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa yang berlaku di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba jumpa pula Dek Lanun. Ya, orang yang bukan kata lanun lah, orang dalam perjalanan tuan-puan, tapi hati dia pun tak baik juga. Nampak budak dalam tu, kita bawa keluar, kita jangan cakap dengan geng-geng kita yang lain, kita diam-diam bawa budak ni sampai Mesir. Jauh tu tuan-puan, daripada Syam nak pergi ke Mesir tu jauh. Bawa sana, kita jual dia. Jual pula tuan-puan, nak cepat untung, nak cepat je, jual harga bakhsin. Bakhsin ni makna apa? Jual murah je lah, lelong je lah budak ni. Lelong je. Padahal tu Nabi Yusuf, dia tak tahu ke nilai Nabi Yusuf alaihissalam. Ambil Nabi Yusuf, bawa pergi istana, ada orang beli. Timbul pula cerita lain, bila menjadi remaja, handsome telajak pula. Dah isteri kepada Al-Aziz, nak pula kepada, tergoda dengan Nabi Yusuf dan menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Pendek cerita, lepas tu sumbat pula dalam penjara. Dahlah tak boleh jumpa dengan abah. Dahlah telah pun dibuat apa ni, dizalimi oleh adik-beradik dia. Disumbat dalam penjara, difitnah, macam-macam. Tapi tengok apa yang Nabi Yusuf sebut ketika mana bertemu dengan ayahandanya semula selepas puluhan tahun. Pertama, Nabi Yusuf tidak menyalahkan adik-beradiknya secara langsung. Nabi Yusuf bahkan mengatakan, semua ini berlaku kerja syaitan. Syaitan yang menumbuhkan rasa permusuhan, kebencian, dengki dalam hati kita. Kan lain kan tuan-puan, bila orang kata tak apalah, kerja setan belaka tu, kita istighfarlah pada Allah. Rasa terpujuk tak hati kita tuan-puan? Kita pergi minta maaf kat suami kita lah, contohnya kan, bang, maaflah bang, semalam saya jerekah abang. Ya, saya jerit kat abang, maaflah bang. Suami kata, berapa kali dah buat lagu ni? Itulah, tak terkira dah lah, dalam sebulan mungkin ada 25 kali. Tiba-tiba suami kita kata apa? Tak apalah Timah, semua tu kelalaian akibat kerja syaitan belaka. Agak-agak lembut tak hati kita? Terpujuk tak hati kita? Banding dikata memang keturunan kamu Timah, atuk kamu, mak kamu, bapak kamu, inilah perangai dia. Yang itu tak jadi minta maaf tu tuan-puan. Tarik balik minta maaf. Kita jerkah kali ke-26 pula. Siapa tak marah? Ya, memburuk-burukkan keluarga kita kan? Nak bagi tahu baik Nabi Yusuf tuan-puan, bahkan tidak menyalahkan orang. Dan Nabi Yusuf kata apa pada ayah dia? Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut dalam setiap ketentuannya, dalam setiap kehendaknya.
Ya Allah, lembut tu. Campak dalam perigi, takdir tu lembut. Kena fitnah, takdir itu lembut. Ya, apa lagi? Sumbat dalam penjara, takdir itu lembut. Berpisah dengan keluarga, dengan ayah puluhan tahun. Pedih tuan-puan, ngilu. Tapi Nabi Yusuf kata apa? Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut dengan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul khabir. Dialah yang maha mengetahui akan segala hikmah yang berlaku. Allahu Akbar. Mulianya hati Nabi Yusuf alaihissalam. Sangka baik dengan Allah. Itu jalan kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan jaga hati kita tuan-puan. Kita boleh kata sekarang, ya Allah, segala apa yang berlaku dalam hidup aku, sebenarnya kesilapan dan kelemahan tu datang daripada diriku sendiri. Aku yang salah. Tangan kita ni tangan yang berdosa. Lidah kita ni lidah yang berdosa. Kepala kita ni lah kepala yang berdosa. Engkau tak salah ya Allah dalam menetapkan sesuatu ketentuan kepada aku. Bahkan inna rabbi latiful lima yasha. Nanti tuan-puan akan rasa bila salat, bila zikir, akan rasa Masya Allah, tenang, nikmat sangat. Kenapa? Hati kita betul dengan Allah Subhanahu wa taala, bersih dengan Allah. Tapi banyak ibadah pun tuan-puan, nampak macam solat, puasa banyak, tapi hatinya tak bagus dengan Allah. Rasa dia mulia, rasa dia hebat, rasa orang lain tu entah apa-apa, rasa dia layak untuk syurga yang tertinggi. Tengoklah puasa aku setara mana, tengoklah qiyamul lail aku macam mana. Lalu dia merasakan dia sentiasa patutnya diangkat dalam hidup dia. Bila Allah uji dia, dijatuhkan dia, diuji dengan kesusahan, oh dia rasa dia tak layak untuk kesusahan tu. Aku kan orang baik, kenapa bagi aku susah? Maknanya hati dia tak betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mendekatkan tuan-tuan sekalian. Bahkan boleh jadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Maka datangilah kebaikan itu dari pelbagai pintu. Pintu kebaikan ni banyak sangat tuan-puan. Nak dekat dengan Allah ni kena buat baik. Pintu kebaikan sangat banyak. Atas kita nak jadi orang baik ke tak nak jadi orang baik? Ustazah pergi Indonesia baru ni, bertemu dengan seorang ibu. Ya, seorang ibu yang Masya Allah tuan-puan, ada anak-anak yang bagi ustazah ya, anak-anaknya saleh dan salihah. Anak-anaknya adalah orang yang terjun ke dalam dakwah. Bangunkan satu mahat tahfiz, susah payah kat Indonesia tuan-puan nak bangunkan tahfiz. Saya jumpa dengan ibu tersebut. Jadi dalam perbualan kami tuan-puan, sekali dengan disertakan gambar. Ibu ni rupa-rupanya tuan-puan dulu adalah seorang artis. Artis, seksi dan seksa. Kau tengok gambar, dia tunjuk gambar dengan orang lelaki ni, gambar dengan orang lelaki ni, dia pun dia tak tutup aurat, pakai skirt tuan-puan, pakai seluar sempit, ada belakang gambar, dia tunjuk kat ustazah. Saya tak percaya tuan-puan, ibu yang saya tengok depan mata tu, yang pakai hitam semua tu tuan-puan, nampak mata je tuan-puan. Dulu dia jadi ibu, dia seorang artis masa tu. Dah jadi ibu dah. Dia pengacara majlis di Indonesia, terkenal. Dia sampai tanya tuan-puan, macam mana hijrah dia? Macam mana dia boleh berubah? Macam mana dia berhijrah tuan-puan sekalian? Dia kata pintu kebaikan terlalu banyak ustazah, pintu kebaikan terlalu banyak. Saya bukan orang baik. Saya cuma masuk beberapa pintu kebaikan dan Allah menerima saya. Saya belajar daripada mak saya sendiri dan nenek saya. Mereka orang baik. Sebagai contoh dia kata apa? Nenek dia tuan-puan,
Sebab dia kata dia rapat dengan nenek dia. Jadi nenek ni bila pergi mana-mana jumpa kawan-kawan di rumah orang akan ajak dia lah. Sebab dia budak lagi masa tu. Apa yang dia perhatikan adalah nenek dia, orang sini panggil apa ya? Tok Ma. Tok. Tok. Tok dia tu tuan-puan sekalian, kalau pergi mana-mana, jumpa siapa-siapa, dia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Kata Ibu Yuyun tu, dia kata apa? Saya lah yang bawa ustazah. Beras ke, gula ke, garam ke, apa saja. Yang penting, kalau dekat nak sampai dah rumah orang tu tuan-puan, tiba-tiba tak bawa apa-apa, rela pusing balik. Singgah mana-mana. Pi ambil kat rumah sendiri contohnya. Ambil apa ada kat dapur, ada gula. Kita bawa gula ni. Kita nampak benda tu senang, mudah. Betul tak tuan-puan? Tapi agak-agak dipandang tak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dipandang oleh Allah. Dipandang oleh Allah. Jadi kata Ibu Yuyun tadi, saya cuma buat baik macam yang nenek saya buat. Saya cuba buat baik macam yang mak saya buat. Mak saya kata apa dengan saya? Anakku, apa saja yang kamu mahukan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, mintalah dengan Allah. Walaupun kamu mungkin nampak nak minta dengan mak, tapi dahulukan mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma buat benda-benda itu je ustazah dalam hidup saya. Saya pakai seksi. Saya pengacara majlis yang tak tutup aurat. Saya artis. Tapi saya dengar cakap mak saya apa dia? Nak apa-apa minta dengan Allah. Jadi pada usia saya muda, saya teringin nak pergi haji. Sebab saya dijemput menjadi pengacara majlis kepada syarikat-syarikat yang membawa rombongan haji. Sampai saya fikir, saya rasa saya nak pergi haji lah, tapi saya tak ada duit. Saya orang muda dan saya tak tutup aurat. Saya tak jaga solat, tapi saya nak pergi haji. Ingat cakap mak, apa mak kata? Nak apa-apa, minta dengan Allah. Saya minta dengan Allah. Allah makbulkan ustazah. Saya dapat pergi haji. Syarikat travel tu nak bawa saya buat report, buat laporan, berita. Maka saya diajak. Saya dapat pergi haji ustazah usia muda. Saya bukan orang yang melazimi solat. Saya bukan orang yang tutup aurat. Maka masa haji itulah tuan-puan sekalian, rasa terlalu terhutang budi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa amat bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi hidayah tuan-puan sekalian, tinggalkan dunia glamour tersebut. Balik tutup aurat tuan-puan, dan masya-Allah, ia menghargai hidayah yang Allah berikan. Maka dia kata, saya cari satu lagi jalan kebaikan. Saya dengar para asatizah mengatakan hadis daripada Nabi SAW, barang siapa yang inginkan kejayaan dunia, kebaikan dunia, maka hendaklah dia menuntut ilmu, mencarinya dengan ilmu. Barang siapa yang nakkan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Maka apa yang saya buat? Saya teruslah ustazah, ya, mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu, sampailah jadi seperti mana saya hari ini, yang berjuang untuk tahfiz Al-Quran bersama dengan keluarga saya. Tuan-puan nampak jalan kebaikan sangat banyak. Sangat banyak. Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh jalan kebaikan yang ada. Ni kita jumpa kawan-kawan, jiran-jiran tetangga, ada tak jalan kebaikan? Ada. Ibtisamuka ala wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum pada saudara kamu, sebelah kamu, depan kamu, belakang kamu, manis muka kamu, itu semua adalah sedekah. Cuba tengok orang kiri kanan tuan-puan, sedekah sekarang. Ya, manis muka. Ini kadang-kadang fikir nak balik, tak ada apa dah, tak ada manis-manis muka dah lah. Ya, habis selipar orang kita pijak kat belakang tu. Kita sanggup sepak-sepak selipar orang masuk longkang, tak apa, saya jumpa selipar kita. Tak tegur siapa-siapa dah, tak senyum siapa-siapa dah.
Padahal Masya Allah berapa ramai ni tuan-puan bertegur sapa apa khabar, ambil masa sikit. Kita nak kerja apa balik awal-awal? Kan nak pergi ceramah gak lepas ni. Ya, tak ada apa pun. Ya, apa khabar? Lama tak jumpa. Anak hari tu yang kahwin apa khabar? Ada anak dah ke? Tanya khabar. Tapi kita kadang-kadang tuan-puan tak perasan dengan pintu-pintu kebaikan. Yang apabila kita melakukan pintu kebaikan tersebut, itulah yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah ya, mudah-mudahan ada masa yang lain pertemuan kita bersama, ya, kuliah kita bersama insya-Allah. Adapun pada hari ini, inilah sekadar yang boleh ustazah sampaikan. Ustazah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perhimpunan kita pada petang ini menjadi perhimpunan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada petang Jumaat yang penuh barakah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa yang kami sedar, dosa yang kami tak sedar, dosa yang kami sengaja, dosa yang kami tak sengaja ya Allah. Dosa yang kami tahu, dosa yang kami tak tahu, dosa yang bahkan Engkau lebih tahu daripada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah. Banyak ya Allah janji-janji yang kami mungkir. Banyak sekali ya Allah amanah-amanah yang kami khianat. Banyak sekali ya Allah ujian-ujian-Mu yang kami tidak sabar menanggungnya. Dan sangat banyak ya Allah nikmat-nikmat-Mu yang kami tidak mensyukuri dengan sebaiknya. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Pada perkataan kami, pada perbuatan kami, pada tingkah laku kami, yang kami tidak menjadikan Engkau sebagai tujuannya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunilah dosa pasangan hidup kami. Ampunilah dosa anak keturunan kami. Ampunilah dosa adik-beradik keluarga kami. Ampunilah dosa guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Ampunilah dosa sekalian muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sudilah kiranya ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengasih. Ampunkanlah dosa seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasihanilah seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutuplah keaiban seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tolong bantulah ya Allah segala urusan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menginginkan cinta-Mu ya Allah, dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu, dan dekatkanlah kami untuk mencintai amalan-amalan yang membawa kami kepada cinta-Mu. Jadikanlah cinta-Mu ya Allah lebih kami sukai daripada dunia dan seluruh isinya. Jadikanlah cinta-Mu ya Allah lebih kami sukai daripada air yang dingin untuk orang yang kehausan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk dan hidayah. Jadikanlah sisa-sisa usia kami ya Allah sebagai jalan taubat, jalan kembali kepadamu ya Allah, jalan istiqamah, jalan rahmah, jalan maghfirah, jalan untuk kami mendekatkan diri kami kepadamu. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Pandanglah pasangan-pasangan hidup kami dengan kasih sayang-Mu. Pandanglah anak zuriat kami ya Allah, anak zuriat keturunan kami ya Allah dengan ihsan daripada-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika nastaghith, birahmatika nastaghith. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, wahai yang maha hai, maha qayyum, dengan rahmat-Mu ya Allah kami merayu, ya Allah kami memohon.
أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله. Perbaikilah ya Allah segala urusan hidup kami, urusan anak beranak kami, urusan keluarga kami, urusan diri kami, urusan kesihatan kami, urusan ekonomi kami, urusan hidup mati kami, urusan agama kami, urusan iman kami, urusan masyarakat kami, seluruh urusan ya Allah Engkau perbaikilah ya Allah dengan rahmat-Mu yang maha luas. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan Engkau biarkan kami ya Allah pada diri kami sendiri walaupun pada kadar sekejap, sekelip mata sekalipun ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, sudilah Engkau memilih kami ya Allah menjadi ahlul Quran, menjadi ahlus siyam, ahli puasa, menjadi ahlul qiyam, menjadi ahli tahajud ya Allah. Ya Allah, sudilah kamu memilih kami menjadi ahlus salah, ahlul jihad fi sabilika ya Allah, menjadi orang-orang yang berjihad untuk menegakkan agamamu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.